Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pada hari ini pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, daripada bab puasa. Jadi sebelum kita mula, jadi mari kita makan habatus sauda untuk membentras corona. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan pelajaran semalam berkaitan dengan syarat-syarat wajib berpuasa, yang antaranya disebut itaqah, iaitu mampu. Selain daripada baligh, berakal, dan juga tiada halangan syarak seperti haid dan nifas. Kemudian kita masuk pada kefarduan ataupun rukun puasa. Rukun puasa. Rukun puasa. Kalau kita tengok dalam kitab Safinatun Najah, dinyatakan rukun puasa ada 3. Niat, al-imsak, dan juga as-saim. Niat, yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, dan yang ketiga as-saim, orang yang berpuasa itu sendiri. Dalam kitab Fathul Mu'in hanya disebut 2. Hanya disebut 1. Hanya disebut 1, iaitu niat. Sedangkan ada lagi 2 syarat, 2 rukun. Walaupun sebahagian ulama menganggap dhaif rukun yang ketiga, iaitu as-saim, dan hanya berpada dengan 2 rukun sahaja, iaitu niat dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan. Ya, mereka yang mengatakan dhaif itu melihat kepada amal ibadat yang lain seperti sembahyang, tidak dinyatakan termasuk daripada rukun sembahyang itu adalah al-musalli, ataupun daripada rukun zakat itu al-muzaki. Mereka lihat daripada sudut itu. Tetapi ada jawapan dia. Kerana beza amal ibadat sembahyang, dia tak ada rupa. Amal ibadat puasa, dia tidak ada rupa. Dia tak ada rupa. Jadi menyebabkan zat saim itu sendiri menjadi sesuatu yang penting.
zat dia. Maksudnya kena wujud dia tu. Kena wujud dia. Kerana tidak ada tambahan amalan. Sebab berpuasa ni walaupun dia amalan, tetapi cara mengamalkannya adalah at-tark, meninggalkan. Sebab itu tidak ada perbuatan tambahan selain daripada niat yang dibuat pada waktu malam. Perbuatan zahir tak ada. Perbuatan maknanya melakukan benda yang tak ada. Seperti mana semayang. Kalau semayang, kita ada mengadakan takbir, mengadakan Fatihah, zakat, mengadakan perbuatan mengeluarkan zakat. Adapun puasa, tak ada. Maka sebab itu, dinyatakan bahawasanya rukun yang ketiga bagi puasa itu adalah as-saim, orang yang berpuasa. Jadi, dirumuskan ada 3 fardu, ataupun ada 3 rukun bagi puasa. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak anil muftirat, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, dan yang ketiga as-saim, orang yang berpuasa itu sendiri. Kita sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad likulli yaumin, likulli yaumin. Hendaklah niat berpuasa dengan sifat-sifat yang muktabar. Dalam niat berpuasa itu mesti ada qasad. Yang pertama. Yang kedua mesti ada apa dia? Perlu ada ta'yin. Tidak perlu ta'arrud. Iaitu tidak perlu menyatakan fardu. Tidak perlu menyatakan fardu. Tetapi hanya berpada dengan sahaja aku berpuasa Ramadan. Sahaja aku berpuasa bulan Ramadan. Maknanya, bila dia sebut perkataan puasa tu, dia kena istihdar apa maksud puasa. Sebenarnya. Seperti mana semayang. Sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab, bila dia kata semayang tu, istihdar apa maksud semayang. Seperti begitulah juga bila dia kata aku akan puasa. Tapi oleh kerana orang kita puasa itu dah jadi suatu benda yang difahami tasawurnya, bila disebut puasa terus sebayang kepada suatu bentuk perbuatan menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang batalkan puasa. Tetapi misalnya lah, kalau kita nak faham apa maksud ulama tu, dia mesti istihdar makna puasa tu. Kalau contohnya dia ni orang luar, kan? Jadi dia telah, orang luar tu maksudnya bukan orang dalam bahasa Melayu. Jadi dia telah diajar lafaz niat puasa tanpa dia mengetahui maknanya. Lalu dalam hatinya dia mengingatkan apa yang dia dah hafal tadi, sahaja aku puasa esok hari. Tanpa dia faham puasa tu maksudnya apa. Sebab dia orang luar, bila sebut perkataan puasa, tidak datang tabik kepada perkataan tu, surah dan makna kan. Maka tak memadai. Tidak apa? Tidak memadai. Sebab bila dia niat puasa dalam syarah I'anah kata, dia mesti ada niat iqa'. Al-iqa'. Hendak menjadikan, melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Puasa. Jadi kalau perkataan puasa pun dia tak faham, maka tidaklah sabit niat dia. Dia sama macam masalah talak. Masalah talak kan? Kalau orang itu dia memang ahli bahasa, dia cakap dalam bahasa dia tentang talak, kalau dia tak niat talak pun jatuh. Tetapi kalau orang itu dia bukan ahli bahasa yang dia lafazkan, dan dia pun tak tahu maknanya, lalu dia lafazkan perkataan tersebut. Contohnya dia orang putih, ada kawan dia menipu, kata kalau nak kata sayang pada isteri, katakan kepada dia, aku talak kamu. Contohnya kan. Lalu dia cakap. Jadi dia ini, walaupun lafaz tu soreh sebenarnya, tetapi ada juga syarat bagi soreh, iaitu dia mengkasadkan lafaz itu dengan makna itu. Lafaz itu dengan makna itu. Jadi tak itu. Di sana positif lah. Dalam bab talak tu positif.
Tapi dalam bab puasa dan solat sama, negatif. Negatif dengan makna salbi. Salbi. Tapi dalam corona ni, negatif bagus pula. Positif yang tak bagus. Jadi, dia mesti apa? Niat iqa' ibadah itu. Dengan memahami apakah yang dimaksudkan dengan perkataan puasa. Okey, likulli yaumin falau nawa awwala lailati ramadhana sawma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awal. Maka kalau berniat oleh seseorang itu pada awal malam Ramadan akan maf'ul kepada nawa, akan berpuasa seluruhnya apa? Nya Ramadan. Lam yakfi, jawab kepada law, tidak memadai. Li ghairil yaumil awal. Lam yakfi itu kembali kepada apa? Lam yakfi ai manawa lah. Dia tak bolehlah kembali kepada niat, kan? Tak ada pun kat situ. Lam yakfi ai lam yakfi manawa, apa yang dia niatkan itu tidak memadai, tidak cukup, tidak sah, melainkan untuk hari pertama sahaja. Ma'ruf lah, ini mazhab Syafi'i. Masalah ni ma'ruf. Tidak boleh niat sebulan. Tidak boleh niat sebulan. Qala Syekhuna. Ini bila kita bahaskan tajuk ni, selalu kita petik ibarat Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, dia nukil daripada syekhnya, iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala Syekhuna, lakin yanbaghi dhalika liyahsula lahu sawmul yawmi alladhi nasiya niyata fihi inda malikin. Nampak? Ibnu Hajar Al-Haytami, iaitu syaikh kepada pengarang kitab ini, mengatakan, mungkin dalam Tuhfah, sayu gia. Sayu gia yang demikian itu. Ingat tu. Bila ditanya soalan, boleh tak niat sebulan? Sah tak? Tak sah mazhab Syafi'i. Tapi walaupun tak sah, sayu gia maknanya disunatkan juga untuk dia buat. Disunatkan itu maksudnya mimbab khuruj minal khilaf lah. Bukan khuruj minal khilaf, maksudnya mengambil mazhab yang lain. Supaya dia akan menjadi backup untuk dia. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami, iaitu guru kepada pengarang, mengatakan sayu gia yang demikian itu. Yang demikian itu zalika tu kembali kepada niyatu saumi jami'i awwala lailati minhu. Supaya apa? Terhasil baginya puasa hari yang terlupa ia akan niat padanya hari tersebut. Di sisi apa? Di sisi Imam Malik. Di sisi Imam Malik. Kama tusannu lahu awwalal laili alladhi nasiyaha fihi liyahsula lahu sawmuhu inda Abi Hanifah. Betul ke ibarat tu? Kama tusannu lahu awwalal yawm. Betul lah. Ini memang perbezaan kitab Fathul Mu'in. Dia akan sebut mazhab lain. Dalam masalah-masalah yang dia macam berat dalam mazhab Syafi'i, untuk memberi solusi dalam setengah keadaan. Jadi fikrah Fathul Mu'in ni bagus untuk talib dan juga untuk mufti. Dia perlu ada percambahan maklumat mazhab lain. Percambahan maklumat. Nampak tak? Dia, kalau kita baca, memang itu trend kitab ni. Dia akan, contohnya dia kata, sayu gia lah, walaupun dalam mazhab Syafi'i tak sah, untuk niat sebulan, hanya berpada dengan hari pertama sahaja, tetapi dia niat juga sebulan. Supaya backup. Nanti mana tahu ada hari yang dia tertinggal, terlupa niat waktu malam, maka yang dia niat awal Ramadan itu akan mengcover, bahasa Melayu panggil apa? Menampung. Akan menampung hari tersebut. Maka puasa pada hari itu dikira sah juga. Jadi kita buat, kalau kita nak niat sebulan tu, kita jadikan hanya sebagai backup. Bukan jadikan dengan kita niat awal apa? Awal Ramadan, bas. Lepas tu kita dah tak nak niat. Saya ingat lagi masa tu, kalau tak silap di Johor, ikut Syah Haidar. Di satu surau tu. Surau kat UiTM. Ada orang Arab tanya soalan. Soalan ni lah. Boleh tak niat sebulan? Tak boleh.
Saya cakap tak boleh. Tapi dia kata ada mazhab boleh. Kenapa kita nak ta'assub? Sebab surah tu memang banyak. Banyaklah. Maka Syekh jawab begini. Okey, puasa ni kan ibadat. Kita buat ibadat puasa dengan satu kaedah yang di sisi semua ulama sah. Berbanding kita buat dalam keadaan sebahagian ulama kita tak sah. Maksudnya kalau muqtada ihtiyat dalam ibadat, sepatutnya yang bagusnya buat macam mazhab Syafi'i. Kan? Bukan orang yang dah buat macam mazhab Syafi'i iaitu niat setiap hari, kita sarankan dia niat sebulan. Itu kita tak mengajak kepada ihtiyat. Kan? Sepatutnya mengajak kepada zaid yang lebih. Yang lebih. Sebab itu ulama hanya menyatakan sebagai yang bari, tapi bukan perkara yang berpada dengannya. Dia hanya kita jadikan sebagai makhraj, makhlas bila berdepan dengan situasi. Itu dia panggil faham, kan? Fiqh. Macam contoh yang bab sembahyang Jumaat ni. Dia punya ihtiyat dia tidak buat Jumaat. Walaupun ada mazhab kata boleh buat 4 orang ke, 12 orang ke, ihtiyatnya tak buat Jumaat. Kalau buat juga kena susuli dengan sembahyang Zuhur. Itu barulah melunaskan tuntutan ihtiyat dalam ibadat. Jadi saya jawab gitu. Jadi cuba kamu fikir, kita buat puasa yang semua mazhab sah, iaitu niat setiap hari. Semua mazhab kata sah. Hanafi ke, Maliki ke. Dengan kita pergi risikokan diri kita, pergi hanya niat sebulan yang sebahagian saja ulama kata sah. Sebahagian kecil saja ulama kata sah, yang lain kata tak sah. Dia buat apa? Jadi kan kita nak laksanakan ibadah pada Allah, kita buatlah dalam keadaan kita puas hati. InsyaAllah diterima oleh Allah SWT dalam keadaan umum. Bila berada dalam keadaan tertentu, keadaan darurat, terlupa niat, itulah faedah mazhab lain. Faham? Tapi bukan dijadikan sebagai main dan utama dalam amalan kita. Tapi amalan kita mengambil ihtiyat. Okey? Kama tusannu, dia kata, seperti mana disunatkan baginya pada awal hari yang dia lupa niat. Maksudnya, dalam mazhab Hanafi, puasa Ramadan tak wajib niat pada waktu malam. Tak wajib niat waktu malam. Dia sama macam puasa sunat. Tetapi dia bukan boleh niat sampai Zuhur, tak. Dia mazhab Hanafi ni, dia boleh niat sehingga dhahwah kubra. Saya ingatlah sebab saya pernah ngajar mazhab Hanafi buat puasa kat China. Jadi ingat sikit-sikit tentang masalah niat ni, iaitu dia boleh niat tapi sehingga waktu dhahwatul kubra. Secara spesifiknya ataupun secara fiknya saya tak pasti, tapi maknanya tak bolehlah sampai lanjut sampai Zuhur. Tapi sampai waktu duha itu masih lagi ada lagi boleh nak niat, kan? Sebenarnya mazhab Maliki dia bukan begini. Mazhab Maliki ni bukan mutlak tu. Kalau niat sebulan bas memadai, tak. Dia ada dia punya tafsil dia. Tafsil dia. Sebab itu bahaya kalau satu orang tu dia cuba nak taklid mazhab lain tanpa dia tahu tafsil. Mazhab Maliki, saya dah tengok tafsil dia. Sebab mazhab lain biasa orang tanya, kan. Dia bukan se-simple ni. Maksudnya kita jawab mazhab Maliki boleh niat sebulan bas. Tak. Ada surah tak sah niat sebulan. Ada surah tak sah niat sebulan. Jadi kita kena pastikan kalau kita nak taklid juga mazhab Maliki secara total, kita hendaklah berada dalam situasi yang menurut mazhab Maliki sah niat sebulan, kan? Jadi sama juga mazhab Hanafi, kan? Sebab tu dia sebut awal al-yaum. Kenapa tak sebut awal al-yaum? Sebab mazhab Hanafi boleh niat puasa Ramadan pada siang, bukan sampai Zuhur. Dia awal hari sehingga dhahwatul kubra sahaja. Lepas tu tak boleh dah. Kalau niat tak sah. Seperti mana disunatkan baginya pada awal hari yang dia terlupa akan dia niat padanya hari. Li itu enlat kepada tusannu liyahsula lahu saumuhu inda Abi Hanifah, di sisi Imam Abi Hanifah. Maknanya kalau orang tu lupa niat, dia niatlah siang tu kalau masih ada kesempatan supaya dia dapat juga puasa
berdasarkan mazhab Abi Hanifah. Tapi kalau nak ditambah ihtiyat lagi, dia qadha. Dia qadha. Itu memang ihtiyat al-ihtiyat. Dia maksudnya dia ambil mazhab lain yang mengatakan dia kena puasa juga. Tapi ihtiyat lagi, puasa tersebut dia qadha supaya dia dikira telah berpuasa menurut semua mazhab. Kalau dia tak nak mengambil ihtiyat tersebut, boleh. Dia ada satu kitab khas membahaskan tentang masalah sembahyang Jumaat yang disusuli Zuhur. Kitab khas. Ulama Tarim tulis. Badzib. Bahasan tu panjang. Saya ada dia punya makhtutat kan. Makhtutat tapi putus stek lah. Di situ tengok macam mana ulama uraikan ihtiyat. Walaupun surah seperti itu tak wujud zaman Nabi. Tapi semangat surah tu ada. Iaitu tuntutan ihtiyat oleh syarak. Kan? Tuntutan ihtiyat oleh syarak. Da'ma yaribuka. Itu yang menyebabkan ada surah-surah yang orang kritik, dia kata mana ada dalam syarak seperti macam contoh surah-surah macam ni kan. Tetapi dia atas semangat tuntutan untuk kita ihtiyat dalam bab ibadat. Okey. Dalam mazhab Hanafi, dia kalau satu orang tu dia puasa nazar muayyan, dia puasa qadha, dia kena niat waktu malam. Dia macam tu. Puasa qadha kena niat. Kan kita baca dalam Jam'ul Jawami', man lam yubayyitis siyama fala siyama lahu. Siapa yang tak niat puasa waktu malam, maka tiada puasa baginya. Maka mazhab Imam Abi Hanifah telah takwil. Telah apa? Takwil. Siyam yang dimaksudkan adalah nazar, kan? Dan qadha. Itu kita kata itu takwil ba'id, kan? Macam mana malam yubayyitis siyam? Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, puasa sunat juga mesti niat waktu malam. Ada pendapat. Sebab hadis itu umum. Siapa yang tak niat waktu malam? Mana ada Nabi kata puasa sunat ke, puasa mana ada. Tetapi puasa sunat telah keluar daripada umum hadis ini dengan sesuatu mukhassis. Dia berlaku kaedah takhsis. Iaitu hadis yang Nabi pada siang hari masuk rumah, tanya Sayyidina Aisyah ada makanan tak? Sayyidina Aisyah kata tak ada. Idzan asum. Hadis itu yang menjadi mukhassis kepada asal umum. Nabi kata siapa? Mani umum. Siapa? Tak kisahlah dia puasa apa pun, yang tak niat waktu malam maka tiada puasa baginya. Dan saya pastilah dalam mazhab Imam Abi Hanifah pun, walaupun dia boleh niat puasa Ramadan lepas subuh, tetap dalam mazhab dia disunatkan niat waktu malam. Faham? Untuk keluar daripada khilaf mazhab Syafi'i yang mengatakan siapa niat lepas subuh tak sah. Dalam mazhab dia pun ada pakai kaedah al-khuruj minal khilafi mustahab. Sama nanti kita akan baca, disunatkan satu orang itu bulan puasa, kalau dia junub sebelum subuh, dia mandi sebelum subuh. Dia jangan tangguhkan mandi sehingga selepas subuh. Sebab ada mazhab antaranya diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Maksudnya beliau berpandangan siapa yang lepas subuh masih belum mandi junub, maka puasanya tak sah. Kan? Kita kata dhaif. Tetapi tetap kita raikan juga, pastikan kalau dia ada junub, dia mandi sebelum subuh untuk rai khilaf. Itu sebab itu digunakan perkataan sunat. Kan? Sunat. Sunat tu satu perkataan yang lebih umum daripada apa yang Nabi buat, kan? Okey. Sunat diambil daripada tuntutan supaya tidak melakukan perbalahan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa wadihun anna mahallahu in qalladah. Wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi. Maka kata pengarang, dan adalah sesuatu perkara yang jelas, anna mahallahu, bahawasanya tempatnya apa? Husulis saumi lahu bidzalika. Kan atas tu dia kata, kenapa dia nak kena niat kalau terlupa malam, dia niat awal pagi supaya dia dapat juga puasa menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Maka kata pengarang, yang kita kata dia dapat tu, mahal tu maksudnya mahal husulus saum lahu bidzalika. Tempat yang kata dia dapat puasa dengan sebab
dia niat awal itu berdasarkan mazhab Imam Hanifah tu dengan syarat dia mestilah taklid, kan? Masa dia nak niat tu dia berniat untuk taklid mazhab Imam Abi Hanifah. Kalau dia tak taklid, dia masih beriktikad macam mazhab Syafi'i iaitu tidak sah niat waktu siang, dia pergi niat juga, maka dia akan jadi apa? Wa illam yuqallid. Wa illam yuqallid kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi. Kita ada satu kaedah, at-talabbusu bi ibadatin fasidatin haram. At-talabbusu bi ibadatin fasidatin haram. Talabbus maksudnya melakukan ibadah yang tak sah kan, haram. Jadi cara dia nak bagi tak haram itu, dia kena taklid mazhab Abu Hanifah. Barulah ibadat dia itu dikira sah berdasarkan taklid dia lah. Tapi kalau dia masih i'tiqad mazhab Syafi'i, dia tak ada taklid mazhab Abu Hanifah, dia pergi niat juga pada waktu pagi dan dengan niat ibadat puasa, maka dia telah melakukan ibadah fasidah. Jadi di sini, ni point ni kita boleh pakai dalam perkara yang serupa dengannya. Contohnya orang tu dia nak tawaf dalam keadaan tak ada wuduk. Dia mazhab Syafi'i, maka cara dia ialah apa? Dia taklid mazhab yang mengatakan boleh begitu, seperti mazhab Imam Abi Hanifah. Rakaman apa ni? Ada sangkut Orang kata, cuba tengok. Ada kata sangkut. Mungkin internet sana kot. Mungkin kalau kat sini tak sangkut, maksudnya internet pemunya lah. Ada kata sangkut. Tak ada. Okey. Teruskan. Kena banyak zikir yang sangkut tu. Seterusnya, habis. Apa ni? Wa syurita. Wa syurita li fardhihi ay as-sawmi walau nadhran aw kafaratan aw sawm istisqa'in amara bil imam. Menarik. Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ni dulu kalau orang nak jadi mufti, dia mesti menguasai lah Fathul Mu'in. Walaupun pelajar Sri Petaling dia tak heran kan, kitab Fathul Mu'in. Lepas tu kelas pagi tu 2 orang yang duduk. Dia tak tahu Fathul Mu'in tu kitab apa. Padahal dia adalah kitab segi rumit, dia lagi rumit daripada Minhaj. Faham? Dia lagi rumit daripada Minhaj dan lebih banyak furuk berbanding Minhaj. Minhaj ada maqam dia, Fathul Mu'in ada maqam dia. Bahkan dipelajari selepas Minhaj. Faham? Wa syurita li fardhihi, dan disyaratkan bagi fardunya puasa. Syarat puasa apa dia? Tabiiz, niat waktu malam. Okey. Wa syurita li fardhihi ay as-sawmi walau nadran aw kafaratan. Faham tak? Maksudnya disyaratkan bagi puasa yang fardu, terjemahan dia. Li fardhihi itu maksudnya bagi puasa yang fardu. Bukan bagi fardu puasa. Faham? Jadi dia termasuk dalam idhafat sifat kepada mausuf. Faham? Fardhi maksudnya mafrud lah. Wa syurita li mafrudihi. Disyaratkan bagi puasa yang fardu, bukan bagi kefarduan puasa. Sebab kefarduan puasa sebelum ni kita baca niat kan. Disyaratkan bagi rukun niat, rukun puasa bukan. Disyaratkan bagi puasa yang fardu. Idhafat sifat kepada mausufnya. Walau, tengok rayah dia, walaupun puasa nazar atau kafarah. Walau rayah, walau kana saumu, bukan lau rayah lah, betul lah tu makna rayah, tapi ada khabar dia, walau nadran au kafaratan au istisqa'i amara bihil imam. Dia kadang-kadang dalam kitab bila dia kata lau, dia nak isyarat ada khilaf. Kadang-kadang khilaf tu sama ada khilaf dalam mazhab Syafi'i atau dengan mazhab yang lain. Zahirnya dia nak isyarat kepada mazhab lain yang mengatakan puasa nazar itu bukan. Sebab mazhab
Mazhab Imam Abu Hanifah puasa nazar. Sebenarnya ada dua. Bukan semua puasa nazar wajib niat waktu malam. Dia ada nazar mutlak, dia ada nazar muayyan. Bukan semua nazar yang mesti niat waktu malam dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kita sebut nazar kan, tapi bukan mutlak. Jadi di sini dia kata, sebab itu kita kata, kaedah senang je. Kalau puasa tu fardu, mesti niat waktu malam. Tabiid. Kalau puasa tu bukan fardu, maka boleh niat sehingga sebelum zawal. Okey, puasa fardu ada apa? Kita ada puasa qada, puasa Ramadan asas, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah. Ini semua puasa fardu. Mesti kena niat waktu malam. Apa bentuk kafarah? Kafarah zihar, kafaratul jima, diat dam haji tamattu yang apa? Tilka asyaratun kamilah tu kan. Kan puasa 10 hari. Itu semua kena niat waktu malam. Apa sahaja yang wajib? Maksudnya sama ada dia wajib asli atau wajib aridhi. Kalau nak pecahkan. Wajib asli ni satu je, surah Ramadan. Kan? Wajib asli. Memang asli ada semua mukallaf. Tapi yang lain dia mendatang. Nazar, dia yang nazar je, dia wajib. Kan? Ataupun dia buat benda kena dam, kenalah dam. Tapi kat sini disebut satu lagi. Ada satu lagi puasa wajib. Saum istisqa amara bihil imam. Kan? Bila kita masuk dalam perbahasan istisqa. Sekarang ni, perbahasan sekarang ni, qawaid fiqhiyah yang dipakai dalam masalah larangan pergerakan ni, iaitu tasarruful imami manutun bil maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Dan satu ayat Quran lah. Yang ini berasaskan ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi masalah ni, itu pun kita pernah baca kan. Kelas apa itu? Masa saya kita suruh baca sikit. Kelas apa? Tak ingat. Kelas 7 kot. Kelas 7. Kelas 8, kelas 7. Tahun lepas. Okey. Dalam sembahyang istisqa, kan, imam akan memerintahkan rakyat untuk berpuasa selama 3 hari. Dalam masa 3 hari itu, puasa 3 hari itu sunat ke wajib? Maka ulama kata puasa itu wajib. Mana ada nazar tak berlaku? Tak ada kafarah. Dia datang mana tu wajib tu? Perintah daripada pemerintah. Jadi wajib tu, puasa tu jadi wajib. Memang kita kata hukum puasa tu adalah wajib bagi mereka yang mampu. Maksudnya siapa yang wajib puasa Ramadan, dia wajiblah puasa atas perintah imam tersebut. Maka dalam bawah solatul istisqa lah kita boleh baca perbahasan tentang kaedah tu, tasarruful imam manutun bil maslahah. Kalau kita nak betul-betul nak baca secara khusus apa syarat-syarat dia, seperti mana kita fahamlah, tasarruful imam yang wajib kita patuhi sekiranya diasaskan atas maslahat yang nyata. Yang kedua, mestilah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dia tidak bertentangan dengan perkara yang qat'i dan nas. Faham? Tapi kalau perintah imam itu bertentangan dengan mazhab tempatan, dia masih lagi wajib dipatuhi. Faham? Maksudnya dalam perkara khilaf, dia buat satu arahan yang bukan macam mazhab Syafi'i tapi mazhab lain, maka tetap dia termasuk dalam perkara yang wajib difatuhi, sebab kita maklum satu kaedah yang lain, hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Faham? Hukumul hakim maksudnya keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dia akan mengangkat khilaf. Dengan syarat, dia syarat tu tidak bertentangan dengan perkara yang merupakan nas. Kalau bertentangan perkara nas, mangqut, batal. Walaupun dia buat arahan, tetap arahannya tak sah. Tak sah, tak wajib dipatuhi dari segi syarak. Tapi ulama kata wajib juga dipatuhi. Kalau kita tak patuh, kita kena masuk penjara. Maksudnya dia wajib patuh dari segi selamatkan diri daripada kena halak. Itu bab tu. Dia wajib patuh dari segi apa? Kalau tak patuh, dia akan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Di sudut tu. Tapi kalau dia ini maknanya bertentangan dengan nas, dia panggil muntaqab. Kita belajar dalam bab qada. Ada memang keputusan hakim muktabar, tapi dia ada syarat, ada syurut, kan? Kalau syurut itu dipenuhi, maka muktabar. Kalau syurut itu tidak dipenuhi, walaupun arahan hakim tidak wajib dipenuhi dari segi syarak,
Wajib itu hanya dari sudut nak selamatkan diri. Sebab tu ulama sebut adalah makruh satu orang itu mujazafah, berlebihan dalam memuji sultan ataupun sebut benda yang tak betul dalam doa khutbah. Tapi ulama kata kalau dia tak sebut di negara yang memang diwajibkan, kalau dia tak sebut dia kena masuk penjara. Itu sangat negara kan, dia wajibkan. Maka pada waktu itu dia wajib sebut. Allah kata wajib sebut untuk selamatkan nyawa dia. Dia bab tu. Itu dibahaskan juga. Dia pakai al-mujazafah. Dia kena faham konsep ta'atul ulil amri tu. Ada dia punya panduan-panduan syarak. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa syurita li fardhihi ay as-sawmi walau nadran aw kafaratan aw sawm istisqa'in amara bihi al-imam. Tabyitun ay iqa'un niyati lailan. Kena melakukan niat itu pada waktu malam. Apa maksud malam? Ai fima baina. Salah lagi mata ni. Fima baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri. Jadi ai ni dia adalah tafsir kepada malam lah. Apa maksud malam? Ma baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri. Dan niat ni daripada dia buka puasa tu terus niat pun sah. Sampailah saat terakhir sebelum masuk subuh. Semua sah. Okey? Semua hukumnya adalah sah. Ini yang maklum. Tapi sebenarnya masalahnya ada khilaf mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuba tengok dalam Minhaj. Ada wajah dalam mazhab Syafi'i, kalau nak niat mesti niat nisfus sani. Setengah kedua. Kalau dia niat setengah pertama, maka tidak sah. Maka daripada situ kita boleh ambil disunatkan dia niat nisfus sani. Faham? Khuruj minal khilaf yang mengatakan tidak memadai niat pada awal malam. Dan ada juga mazhab Syafi'i, kalau dia dah niat, dia tak boleh tidur. Kan? Kalau dia tidur, dia bangun, dia kena tajdidun niyah. Dia kena apa? Memperbaharui niat. Ada wajah dalam mazhab Syafi'i macam tu. Dan ada lagi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia lepas dia niat, dia makan, dia wajib tajdid niat. Jadi ini semua khilaf, memang dhaif. Tapi kita kena faham, bila benda tu dhaif, maka kita untuk keluar daripada khilaf, kita elakkan semua perkara ni. Maksud kalau kita ada buat, disunatkan untuk kita tajdid niat sekiranya berlaku perkara-perkara tersebut pada diri kita. Allahumma salli ala Muhammad walau fi saumil mumayyiz. Qala syekhuna walau syakka walau fi saumi mumayyiz. Dia perbahasan ni kalau orang belajar fiqh ma'ruf. Ulama bahaskan. Okey, saya bagi 2-3 contoh. Budak yang belum baligh, dia semayang Zuhur, Asar, dia wajib tak semayang berdiri? Sebelum kita tanya soalan tu, dia semayang tu sebelum dia baligh tu wajib ke tak wajib atas diri dia? Tak wajib. Okey, semayang tu kira tak wajib. Lawan tak wajib apa? Lawan wajib sunat lah. Okey, kalau semayang tu sunat, boleh tak dia semayang duduk? Kita katakan semayang sunat boleh semayang duduk. Budak yang belum baligh, dia boleh tak semayang Zuhur ke semua duduk? Boleh tu dengan makna kalau dia buat macam tu, semayang tu sah. Bukan dosa. Masuk kat sini, sah ke tak sah? Kan? Muktamad dia mesti semayang berdiri. Walaupun hukum semayang dia tu adalah sunat, tetapi surah semayang dia semayang fardu. Maka dia kena buat surah tu macam semayang fardu. Faham? Itu. Sikit contoh yang lain. Satu orang, dia dah semayang Zuhur. Dia melakukan i'adah. Semayang Zuhur lagi sekali. Dia panggil salatul mu'adah. Maka ulama bahaskan, dalam semayang yang kedua tu, dia niat usalli fardhu zuhri ke usalli apa? Sunnatul zuhri. Sebab menurut pendapat yang muktamad, semayang yang kedua tu hukumnya sunat. Dapat pahala pun sunat. Jadi kalau sunat, dia punya niat tu macam usalli fardha ke usalli sunnatah. Muktamadnya mesti niat usalli fardha. Dia kena buat surah tu surah fardu. Surah tu mesti jadikan sebagai fardu. Faham tak? Samalah juga dalam masalah ni.
saumul mumayyiz. Faham tak? Itu dia buat ghayah tu. Sebab ada ulama melihat dari sudut lain. Ada ulama melihat dari segi hukum. Hukum sembahyang tu, puasa tu sunat. Maka kalau mumayyiz, kalau dia belum balik, maksud orang yang belum balik, tapi dia dah mumayyiz, yang sah puasanya, maka dia boleh niat lepas subuh. Faham? Dia boleh niat lepas subuh sebab hukum puasa dia sunat. Dia tengok dari segi hukum puasa dia tu adalah sunat. Yang puasa sunat boleh niat lepas subuh. Tetapi pendapat rajih melihat dari segi puasa, surah puasa dia tu adalah surah bagi puasa fardu. Bila puasa fardu kena niat tu malam. Tapi kita boleh pakai qaul muqabil ni untuk anak-anak kecil kan, yang dia tak terjaga malam, atau dia malas nak bangun sahur ke, ataupun dia susah nak niat waktu pagi tu, waktu sebelum subuh, kita suruh juga dia niat lepas daripada subuh. Faham? Lepas daripada subuh. Kalau dia tak sah pun atas Mu'tamad Syafi'i, dia ada muqabil ataupun sah dalam mazhab Imam Abu Hanifah untuk dia ajar dia untuk puasa. Okey. Jadi walau fi shaumil mumayyiz, fahamlah bila dia kata lau tu maksudnya ada pendapat sebaliknya yang mengatakan tak, kalau puasa budak mumayyiz yang belum baligh, maka memadai dia puasa selagi belum zawal. Kerana kita ambil hukum puasa itu adalah sunat. Pendapat rajih melihat kepada surah puasa itu adalah puasa Ramadan. Bila puasa Ramadan, mesti buat pada waktu malam. Okey. Qala Syekhuna. Bila sebut Syekhuna, maksudnya maklum Ibnu Hajar Al-Haytami ni, dia mengajar Syekh Zain Al-Malibari ni di Mekah. Dia orang Mesir tapi hijrah Mekah. Sebab tu orang panggil dia juga Ibnu Hajar Makki, kan? Haytami Makki samalah tu, orang yang sama. Dia hijrah tinggalkan Mesir, mengajar di Mekah dan wafat di sana dan dikubumikan di Ma'lah. Jadi yang Syekh ni belajar di Mekah lah. Waktu tu orang datang Mekah kan. Jadi orang Malibar datang belajar. Bahkan Syekh Ibnu Hajar dia pernah datang Malibar. Dia pernah duduk Malibar 6 bulan. Di satu masjid yang orang Malibar berbangga lah, Ibnu Hajar pernah datang kat sini. Bahkan buat kelas pun kat situ selama 6 bulan. Walaupun sebahagian mu'arikh, benda tu ditulis dalam kitab tarikh mazhab Syafi'i. Fuqaha Syafi'iyah fi Diyaril Hindiyah. Kan? Fuqaha, apa dia kata? Apa tajuk dia? Apa? Fuqaha Syafi'iyah fi Diyaril Hindiyah. Di situ ada catatan tentang kedatangan Ibnu Hajar ke bumi Malibar. Jadi memang ini anak murid dia yang berkat lah. Orang ni tapi bermanfaat dia untuk ramai orang, anak murid daripada Malibar, India. India belah selatan. Walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu lam tasih. Kalaulah syak oleh seseorang, hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu lam tasih. Li'anna al-asla 'adamu wuqu'iha laylan. Idil aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin bi khilafi ma law nawa thumma shakka hal tala'a al-fajru aw la, li'anna al-asla 'adamu tulu'ihi lil asli al-madhkuri aidan intaha. Okey. Walau syakka. Fokus kepada kaedah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah ni. Dia bawa dua masalah. Kalau satu orang tu dia syak, dia yakin, dia memang niat, cuma dia syak, niat yang dia buat tu malam ke ataupun dah subuh, dia memang pasti dia niat. Dia ada beza, satu orang tu dia syak, aku niat ke tak niat, satu masalah. Dia yakin dia niat tapi dia tak pasti dia niat tu malam ke atau bukan malam, maknanya dah subuh. Itu surah dia kat sini. Walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu lam tasih, tak sah. Tak sah. Sebab apa? Apa dia punya illah dia? Li'annal asla 'adamu wuqu'ihi laylan. Wuqu'ihi laylan. Kerana asalnya, dia niat ni kan asalnya kalau dia niat, dia syak, dia niat ke tak niat, asalnya tak. Sebab asalnya tak. Maksudnya buat ke tak buat, asalnya tak buat.
Betul tak? Perbuatan kan benda yang baru. Sebelum perbuatan tak ada. Jadi asal bagi antara buat dengan tak buat, asalnya tak buat lah. Adam adalah asal bagi wujud. Betul tak? Adam asal bagi wujud. Kemudian dia yakin dia niat. Tetapi adakah dia niat itu pada waktu malam? Maka asalnya benda tu tak berlaku pada waktu malam. Kerana niat tu, waktu malam tu adalah cabangan. Adalah perkara tambahan yang perlu ada. Jadi bila dia syak berlaku ke waktu malam, kita kira tak berlaku. Tidak berlaku. Maksudnya dia dikira asalnya dia tak buat pada waktu yang dituntut oleh syarak pada waktu, iaitu pada waktu malam. Dia kata kat sini, li'annal asla adamu wuku'iha lailan. Kemudian dia kata lagi, kenapa macam tu pula? Kenapa begitu? Idzil aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Ini pun kaedah juga. Kerana asalnya, dalam semua perkara yang berlaku, kita andaikannya berlaku pada masa yang paling hampir. Sekarang ni dah siang, dia syak. Aku niat tadi lepas subuh ke? Masih belum subuh. Maka kita kira zaman yang paling hampir iaitu lepas subuh. Bukan sebelum subuh. Antara lepas subuh dengan sebelum subuh, yang paling hampir dengan keadaan sekarang adalah lepas subuh. Itu kaedah. Dia kaedah ni contohnya dipraktikkan. Kalau, siapa ingat? Kaedah ni pakai apa dalam Umdah? Surah apa? Satu orang dia dikeluar air mani lah. Dia hanya wajib puasa apa? Dia hanya wajib puasa pula. Dia hanya wajib qada solat, tidur yang terakhir. Walaupun ada ihtimal, contohnya dia tengok dekat seluar dia ada air mani. Dia tengok tu lepas zuhur. Jadi dia kena qada solat apa? Dia ada tidur, tadi zuhur ada tidur pakai seluar tu. Malam tadi pun ada tidur pakai seluar tu juga. Maka dalam surah ni dia hanya wajib qada tidur yang paling latest sahaja. Yang wajib, kan? Dia tak wajib yang sebelum tu. Kita takdir yang paling dekat, iaitu zuhur. Kalau subuh adakah dia wajib? Tak wajib. Sunat? Masalahnya kan ada dalam Umdah. Nampak tak? Itu kaedah. Li'annal asla fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Habis. Bi khilafi ma law nawa. Summa syakka. Hal tala'al fajru aw la. Ni lain. Allahu Akbar. Macam mana surah ni? Berbeza dengan keadaan kalau satu orang tu dia niat. Kemudian dia datang syak. Dia dah niat. Kemudian dia datang syak. Masa dia niat tu, fajar dah terbit ke belum? Okey. Maka dalam surah ni niat dia sah. Okey, tengok dalam Minhaj ada surah orang dia makan. Dia makan. Sahur. Masa dia makan tu, tiba-tiba datang dia punya syak. Aku makan sahur pagi tadi ni. Masa tu malam masih ada ke ataupun dah subuh? Dia datang syak macam tu. Lagi satu surah. Satu lagi surah, dia buka puasa. Datang syak. Dia buka puasa tu sebenarnya waktu dah masuk ke belum? Dalam dua-dua surah ni, masalah ini hanya diandaikan dalam surah syak itu berterusan tanpa dia tak tahu secara tuntas. Maksud lam yabin syai'. Tidak ternyata sesuatu pun. Maka dalam surah ni, surah pertama sah, surah kedua tak sah kan? Betul tak? Baru baca kan? Surah 7. Tak ingat pula. Baru dia baca. Maka jawapan dia, surah pertama sah, surah kedua tak sah. Sebab apa?
asalnya masih malam. Kan? Asalnya masih malam. Maka dia dikira makan tu kira malam, asalnya malam. Subuh tu benda baru kan? Subuh benda baru. Malam tu asal. Tapi kalau dia buka puasa kemudian dia tak pasti. Dia buka tu dah maghrib ke belum? Asalnya masih siang. Maka dia kita kira segi hukum fiqahnya puasa hari itu tak sah. Kerana asalnya siang asal, maghrib cabang, kan? Malam asal dalam surah pertama dan sudah subuh tu adalah cabang. Okey. Ini Ibnu Hajar sebut li'anna al-asla adamu tulu'i lil asli al-madhkur. Lil asli al-madhkur ni maksud yang tadi itulah. Lil asli al-mazkur. Wa huwa annahu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrab zamanin. Dia kata wal hadis huna tulu'ul fajr wa husulu ba'da an-niyyah aqrab min husulihi waqtaha. Okey. Terhasilnya terbit fajar lepas niat lebih akrab daripada terhasilnya pada waktu niat. Maksudnya fajar tu lagi dekat daripada apa? Dia guna kaedah tadi tu. Kaedah apa? Wa huwa annahu fi dalam surah ni dia guna kaedah tu juga. Dia guna kaedah apa? Kita takdirkan setiap peristiwa tu berlaku pada masa yang paling dekat. Jadi peristiwa tu apa? Peristiwa tulu'ul fajar. Jadi peristiwa tulu'ul fajar tu dia kata wal hadis huna tulu'ul fajar wa husuluhu ba'da niyah. Terhasilnya terbit fajar selepas niat adalah lebih dekat daripada terhasilnya apa? Sebelum niat. Faham tak? Jadi bila kita ambil terbit fajar tu terhasil selepas niat, maka sahlah niat tu. Faham? Sahlah niat tersebut kan? Kerana mengambil bahawasanya perkara yang dia syak itu tulu'ul fajar tu berlaku dalam situasi Allahumma jima'in ba'dah. Ini sebenarnya isyarat pada tadi saya sebut tu lah. Dalam minhaj memang ada wajah ke qaul mazhab Syafi'i. Maksudnya kalau lepas dia niat dia jima' ataupun makan, batal niat dia. Jadi dia sebut tu sebenarnya nak isyarat kepada khilaf tu. Wala yubtiluha nahu aklin wa jima'in ba'daha wa qabla al-fajr. Wala yubtiluha nahu aklin wa jima'in ba'daha. Kemudian wa qabla al-fajr. Betul lah tu. Wa qabla al-fajr tu dia atah kat mana? Dia atah kat sini. Dia bukan dia ni adalah zaraf kepada akal wa jima'. Faham? Akal wa jima'. Maksud dia dua zaraf. Dia makan dan jima' selepas niat dan faham? Sebelum fajar. Dia kena dua zaraf tu, kan? Kalau dia makan dan jima' selepas niat dan selepas fajar, memang halal lah. Batal puasa dia. Faham? Jadi dua tu sebab tu kita kata dia adalah zaraf bagi akal dan jima' untuk mensahihkan perkataannya wala yubdilu. Faham? Faham ke tak faham? Faham. Senang je. Wala yubtiluha nahu aklin wa jima'in ba'daha wa qabla al-fajri. Khalas. Isyarat. Dia sebenarnya ingat tak apa ni? Apa ayat dia? Thumma atimmu sebelum ayat tu, thumma atimmu siyama ila al-lail wala كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا sebelum tu lagi. Ayat jadi sebenarnya masalah ni adalah termasuk masalah nasikh dan mansukh. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir, ingat tak warna kitab tu? Paling kurang ingat warna. Katanya isi. Dia ada satu perbahasan tentang nasikh mansukh. Imam Sayuti kan dalam Al-Itqan, dia menyenaraikan ayat yang mansukh dalam Quran ni belas-belas. Tetapi Syekh Waliullah di sisi beliau ayat yang
yang mansuh hanya 5 sahaja. Sahaja. Jadi dia buktikan di sisi dia lah. Di sisi beliau, maksudnya ayat yang sebenarnya mansuh dengan makna memang tak diamalkan langsung. Bagi dia ayat-ayat contohnya kan, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu kan. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun, misalnya kan, ayat ni dimansuhkan dengan, ataupun kita kata ayatus saif. Banyak dalam kitab Jalalain dia kata ayat ni mansuh dengan ayat saif. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir kan. Contohnya ayat apa? Ayat dalam surah Furqan tu. Apa dia? Surah Furqan, jangan angkat tangan untuk lawan musuh. Wajahidhum bi jihadan. Apa ayat dia? Orang tabligh selalu baca. Walladzina jahadu. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Apa ayat sebelum tu? Wala tuti'il kafirin. Wala tuti'il kafirin. Sebelum tu? Maksudnya ayat-ayat dipanggil dalam jalan banyak diulang. Dia kata ayat ni mansuh dengan ayat saif. Maksudnya semua ayat yang tak bagi kita lawan dengan orang kafir, maka ayat tu semua mansuh dengan ayat yang suruh lawan. Kan? Kufu aidiakum tu ayat tu. Kufu aidiakum. Contoh ayat kufu aidiakum kan. Hendaklah kamu tahan tangan kamu. Jadi dia kata mansuh bi ayatis saif. Mansuhatun bi ayatis saif. Jadi saya kata tak. Setiap ayat tu dia ada zaman dia. Kalau berlaku pada kita zaman yang macam zaman Mekah, maka kena amalkan ayat kufu aidiakum. Ayat tu tak mansuh langsung. Dia ada, maksudnya ayat tu diamalkan pada zamannya. Bukan zamannya telah habis. Macam contoh ayat apa yang zaman dia dah habis, iaitu ayat tentang iddah. Ma'ruf kan masalah ni. Apa baca ayat yang mansuh? Iddah. الذين يتوفون منكم Wa yadharuna azwajan وصية لأزواجهم mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Asalnya hukum iddah setahun. Kemudian dimansuhkan dengan ayat alladzina tawaffawna minkum yadharuna azwajan tarabbasna bi anfusihinna. Yang tu ayat ni memang mansuh. Ya, ini antara contoh ayat yang beliau setuju mansuh. Memang tak ada langsung amal yang iddah selama setahun. Jadi antara juga yang berlaku mansuh ni ayat ni lah sebut tu. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana. Nampak tak? Perkataan al-an tu menunjukkan sebelum ni hukum lain, kan? Iaitu malam tak boleh mubasyarah bersama dengan isteri. Fal'ana, Allah pun tahu kamu pun iman lemah, kan? Iman lemah tu maksudnya tak kuat. Takhtanuna anfusakum, juri-juri juga tak boleh, kan? Takhtanu anfusakum fataba alaikum, dimaafkan kamu, wa afa ankum fal'an, sekarang ni basyirun. Itu yang jadi thumma atimmus siyam. Bukan fal'an basyirhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu, tu ayat tu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Ayat ni menjadi sandaran kepada bahawasanya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ayat ni juga menjadi dalil kita bagi syubhat yang selalu digembar-gemburkan hadis yang Nabi kata kalau dengar suara muazzin, hadis tu sahih, maka boleh telan, yang dalam mulut telan. Jadi diamalkan tu sebahagian orang tertentu. Dia kata hadis sahih. Jadi dia punya cara jawapan dia, kita kata walaupun hadis tu sahih, tapi dia ada nas Quran yang qat'i. Quran qat'i kata fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kamu boleh makan, kamu boleh minum sehingga fajar. Ulama tafsirkan itu maksudnya fajar. Thumma atimmus siyam. Jadi ayat ni nas. Maksud ayat ni ayat Quran qat'i. Hadis tu zanni. Walaupun hadis tu sahih, tetap zanni, kan? Maka kalau kita tak nak takwilkan makna hadis tu, itulah jalan dia buat ta'arud. Maksudnya ini ayat Quran nas. Ayat Quran nas. Quran kata mula puasa daripada fajar sehingga ni. Jadi kalau boleh makan, dia kan bertentangan dengan perkataan itmamu as-siyam. Begitu antara cara jawapan yang diberikan untuk syubhat yang dilontarkan daripada hadis tersebut. Okey?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walau qata'aha qablahu. Apa bondo ni? Naam. Naam ni dipanggil apa dalam istidrak. Saya ingat kita tahu terjemahan naam ni. Masa tu belajar ta'limul muta'allim. Bukan, itu Allahumma. Itu Allahumma. Allahumma. Sebab yang ngajar ta'limul muta'allim Ustaz Abdul Hamid. Kita khatam 2 kali muta'allim. Sekarang ni kita tengah bincangkan kenapa dulu masa tahun 1, dulu masa saya belajar tahun 1 tu tak ada. Bukan tahun 1 tak ada, tahun 1 ada tapi kita mula dengan I'dadi. Tapi I'dadi dulu adalah tahun 1 kan. Jadi kitab dia tu kitab tahun 1 lah. Tapi nama kelas tu I'dadi. I'dadi. Dan kitab dia lagi banyak daripada tahun 1 sekarang. Lagi banyak. Tapi sekarang ni nak masuk kan tak boleh masuk pula. Jadi kat mana dia punya salah dia? Barakah. Barakah. Kitab tahun 1 lagi banyak daripada tahun 1 sekarang kan. Dulu yang ngajar saya lah. Menterjemah Ustaz Abdul Hamid ngajar. Khat Ustaz Abdul Hamid ngajar. Dia ada adab sunnah. Pelajaran tu dia tak ada dah. Adab dan adab. Ustaz Abdul Hamid kan. Dan kita belajar khat dulu lain. Mana pakai buku. Setiap hari bawa buku kat Ustaz. Ustaz akan tulis khat tu. Ustaz Abdul Hamid tulis. Khat tu tulis satu-satu tulis. Khat nasakh lah Ustaz Abdul Hamid dia. Rakaah tu Ustaz lain. Saya tak belajar khat rakaah. Tapi tulis khat rakaah. Belajar tak ada. Khat rakaah ni yang masukkan Ustaz Abdul Rauf. Okey. Seterusnya na'am. Nak sebut Allahumma tu. Allahumma tu kita Ustaz Amir terjemah. Kalau macam tu dia panggil istidrak juga sebenarnya. Allahumma tu pun istidrak juga. Na'am ni pun istidrak juga. Na'am law qata'aha qablahu. Kalaulah telah memutuskan ia syakhs itu akan dia niat qablahu ay qabla ma? Qabla al-fajri. Faham? Dia niat ni, kita boleh faham ibarat masalah ni dengan masalah lain. Dia dah niat. Kemudian dia putuskan niat. Dia batalkan kehendak nak puasa esok. Itu masuk qata'ah. Kalau dia buat qat'un niyah tu dia kena wajib. Dia kena niat sekali lagi. Jadi niat ni boleh batal. Pendapat muktamad niat tak boleh batal dengan jima', niat tak boleh batal dengan makan. Tapi niat boleh batal dengan qat'un niyah. Dia niat tak nak teruskan puasa esok. Dia mulakan niat, betul rasa tak nak puasa. Dengan qat'i. Khalas. Samalah juga kalau nak faham masalah orang semayang jamak. Semayang jamak, dia niat dah semayang jamak takhir. Maka kalau dia dah niat sekali, niat tu relevant. Boleh terpakai. Sehingga lah kalau dia tarik balik niat tu. Mula-mula dia cadang, dia maksudnya jazam nak semayang jamak takhir. Kemudian dia secara jazam pula batalkan kehendak nak semayang jamak takhir. Maka kira niat tak ada. Kalau dia semayang juga jamak takhir, dia kira qada. Sebab tak cukup syarat semayang jamak takhir, iaitu niat mesti berlaku dalam apa? Waktu pertama, faham tak? Jadi qat'un niyah boleh berlaku. Qat'un niyah boleh tak berlaku dalam wuduk. Dia tengah ambil wuduk. So muka, tangan. Lepas tu dia kata, tak nak lah ambil wuduk dah. Dia nak dia tak nak ambil wuduk. Tapi lepas tu dia sambung kepala. Batal tak niat dia? Kalau wuduk. Wajib tak tajdid? Ada ibarat? You have ibarat? Kalau dia tak mualat. Kalau dia tak mualat? Maksudnya dia duduk. Lepas tu sambung tu lambat. Lepas tu kaki tu sejam lepas tu. Masa tu kalau dia dah Kalau terputus mualat wudu, menurut pendapat muktamad, mualat bukanlah syarat kan. Tapi qaul apa? Qaul qadim. Mazhab Syafi'i. Minhaj. Itulah faedah belajar minhaj kan. Dia faedah belajar minhaj, kita tahu masalah ni khilaf ke tak khilaf. Bukan masail tu dalam kitab sebelum tu pun dah ada. Khilaf pula jenis apa. Okey. Jadi kat sini dia kan ulama sebut kan, niat dalam semayang lagi kuat daripada niat dalam wuduk.
Daripada segi apa? Dia punya apa dia panggil? Irtibat dia. Sebab tu kalau orang tengah semayang, dia niat nak putuskan semayang. Bukan dia nak putus, dia taradud je. Semayang dia batal. Dia taradud nak teruskan semayang ke tidak, terus batal. Kalau qata' jazam, khalas. Tapi wudu dia tak sama. Dia wudu dia tak sama kan. Sebab ulama bagi alasan lah. Maksudnya irtibat niat dengan perbuatan solat tu. Sebab solat ni dia benda mualak. Dia satu. Dia kira satu komponen. Jadi kita tak boleh buat benda yang putuskan mualak. Okey? Yang ni dia belum berlaku puasa. Sebab tu kalau dia siang Ramadan, dia niat tak nak puasa, batal tak puasa dia? Tak batal. Faham? Tak batal. Yang ini berlaku malam. Dia dah niat betul dibatalkan niat, maka niat yang sebelum ni memang tak sah, kan? Maka perlu niat lain. Tapi kalau dah fajar, maka dia niat nak buka puasa semua tidak membatalkan puasa dia. Okey? Wa ta'yin. Apa lagi? Wa syurita li fardhihi tabyitun wa ta'yin, ataf situ. Wa ta'yinun liman wiyin fil fardhi ka ramadana aw nadhrin aw kafaratin bi an yanwiya kulla lailatin annahu sha'imun ghadan 'an ramadana aw an-nadhri aw al-kafarati wa illam yu'ayyin sababaha falau nawa as-sawma 'an fardhihi aw fardhi waqti lam yakfi na'amman 'alaihi qada'ani. Ni masalah niat lagi. Panjang masalah ta'yin ni. Dia kata apa? Dan yang kedua, ataf kepada tabyid. Ma'ruf lah ni. Ta'yin tu ataf kepada tabyid. Dan disyaratkan bagi puasa yang fardu mesti ada ta'yin. Ta'yin bagi apa? Manwi. Benda yang diniatkan. Fil fardi. Dalam i'anah dia kata perkataan fil fardi itu tak perlulah. Memang kita dah sebut tadi. Wa syurita li fardihi tabyitun wa ta'yinun li fardhi. Jadi benda tu mukarrar. Kalau daripada segi syarih katalah, ibarat tu tak taf, dia jadi rakik. Bila takrar benda yang tak perlu, benda tu akan melemahkan susunan ayat tu. Jadi tak perlu sebut. Memang kita dah cerita, memang tengah membincangkan syarat-syarat yang diperlukan bagi puasa fardu. Jadi tak perlu perkataan fil fardhi ni. Okey. Jadi syarat yang kedua adalah ta'yinun limanwi. Kena ta'yinkan benda yang dia niatkan itu. Kena ta'yinkan. Okey, apa benda? Seperti, dia bagi contoh. Kaf. Kaf. Selalu kita bagi pesan bila jumpa kaf dalam kitab fiqh, kena ta'yinkan. Kaf tu kaf apa? Kaf li tamthil, kaf li tashbih, kaf li tanzir. Faham? Kaf apa? Jadi kaf kat sini sudah tentulah kaf apa? Tamthil. Jadi kalau tamthil terjemahannya contohnya ataupun seperti contohnya lah. Contohnya. Tapi kalau kaf tashbih, engkau seperti bulan atau engkau laksana bulan. Itu tashbih kan? Dia guna kaf juga kan? Tapi kaf ni untuk tashbih antara musyabah dan musyababi. Jadi kat sini dia panggil contoh. Contoh. Seperti Ramadan. Okey. Dia kata ini adalah tamthilun lima yahsulu bihi ta'yin ataupun tamthil lil fardhi. Dia nak bagi contoh fardu ni apa? Seperti Ramadan ataupun nadar ataupun kafarah. Bi'an. Ba ni dia panggil apa? Orang panggil bali taswir. Wa dzalika ta'yinu musawwarun bi'an. Bi'an yanwi. Dia kata kat sini ba ni dia adalah taswir bagi dua-dua sekali, tabyid dan juga ta'yin. Bukan ta'yinnya, tabyid juga. Faham? Wa dzalika tabyitu wat ta'yinu musawwarun bi an yanwiya. Ini cara dia nak terangkan bagaimana kaifiat dia untuk satu orang tu dia nak niat, dalam niat tu ada elemen tabyid, dan ada elemen ta'yin. Kena ada kedua-dua elemen tersebut. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia kena kata bi an yanwiya kulla lailah. Okey, bi an yanwiya kulla lailah
annahu shaimun ghadan. Oh, ghadan tu kena. An Ramadan. Okey, tengok. Kat sini, cuba tengok. Taswir. Dia kata, kalau kita nak faham niat yang dalamnya ada elemen tabiid dan ada elemen ta'yin, niat itu hendaklah dia berniat setiap malam. Setiap malam ini adalah memberi pentafsiran tentang apa? Tabiid. Bahawasanya dia akan berpuasa esok. Jadi esok ni pun adalah tafsiran kepada tabiid juga. Dua-dua. Kulla lailah dan juga ghadan. Faham? Jadi maknanya mesti niat waktu malam, setiap malam. Sebab ulama kata, kenapa kita kata mazhab Maliki tu dhaif? Boleh niat sebulan. Boleh tak kita sembahyang Zuhur hari ni, niat ni guna untuk sembahyang Zuhur sebulan? Boleh tak? Tak boleh lah. Sebab setiap sembahyang Zuhur setiap hari berpisah daripada sembahyang Zuhur berikutnya. Jadi setiap puasa setiap hari adalah bukan puasa yang esoknya. Kan ibadat tu terpisah dengan malam. Dia dah kira dah lain dah. Ini ibadah baru, ini ibadah baru, ini ibadah baru, kan? Walaupun keseluruhannya adalah Ramadan, tapi setiap hari adalah ibadah yang baru. So bila dia ibadah yang baru, macam mana pula niat untuk satu ibadah boleh cover ibadah yang lain yang tak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Mereka melihat ada kaitan, kita melihat tak ada kaitan. Kat situ dia punya masalah dia. Jadi sebab itu kita kata dhaif. Kita melihat kepada kias dalam ibadat yang lain. Setiap ibadat perlukan niat yang mustaqil. Jadi puasa setiap hari adalah ibadat yang berbeza, dan bila ibadat berbeza perlukan niat yang berbeza. Sama juga masalah ni mazhab Syafi'i. Masalah baca auzubillah. Auzubillah dalam sembahyang. Adakah bacaan Al-Quran setiap rakaat dikira satu? Semua tu dikira satu majlis, ataupun setiap rakaat adalah majlis yang berbeza? Faham? Ada khilaf kan? Mazhab Hanafi, a'udzubillah hanya disunatkan baca rakaat pertama sahaja. Tidak rakaat kedua, ketiga, tak ada. Sebab dia kira Quran kata fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah ni, kalau contohnya saya baca Quran setengah jam, saya baca banyak juzuk, a'udzubillah baca masa mula-mula baca je lah. Walaupun tukar juzuk ke tukar surah, tak perlu nak a'udzubillah lagi sekali kan. Sebab a'udzubillah tu dah cover semua yang saya baca dalam satu majlis. Kalau satu majlis. Tapi kalau dia tukar majlis pergi tempat lain, dia baru nak baca, jadi a'udzubillah yang majlis sebelum ni tak boleh guna untuk a'udzubillah majlis yang berikutnya. Jadi samalah juga dalam masalah a'udzubillah dalam sembahyang. Adakah rakaat kedua majlis yang berbeza dengan rakaat pertama? Kita kata berbeza. Sebab bacaan dalam rakaat pertama telah dipisahkan oleh rukuk, tidak, sujud. Itu semua dah pisah. Tak boleh menyebabkan yang pertama tu dikira yang kedua. Faham? Mereka yang melihat komponen sembahyang keseluruhan tu kira satu. Tak, kita melihat setiap itu telah dipisahkan oleh benda-benda yang lain, kira dah tukar majlis. Maka sebab tu disunatkan rakaat kedua pun auzubillah, rakaat ketiga pun auzubillah, rakaat keempat auzubillah. Cuma dalam kitab kata wal ula akadu. Membaca auzubillah wa fil ula akadu dalam rakaat pertama lebih muakkad. Tahu sebab apa? Sebab apa muakkad? Sebab tak ada khilaf. Faham? So, semua ulama kata rakaat mesti kena ada. Jadi mestilah dia akan jadi lebih dituntut berbanding yang kedua. So, kedua ada kata tak perlu. Kan? Jadi dia akan jadi lebih ringan. Itu pun cara berfikir dalam fiqh. Okey. Bi ayyan wiya kulla lailatin annahu shaimun ghadan an ramadana aw an-nadhri aw al-kaffarah. Wa illam yu'ayyin sabah. Ini pun selalu jadi iskal kan. Dia ni ada 2-3 kafarah. Dia ada kafarah zihar, dia ada kafarah jima'. Dia buat kan. Dia kena buat dua-dua. Tapi sekarang ni dia puasa, dia nak puasa bagi pihak kafarah zihar ke, ataupun dia nak puasa bagi pihak contohnya dia ada kafarah yamin, puasa 3 hari. Okey, sekarang ni dia juga ada kafarah lain lah. Okey, sekarang ni dia nak oleh kerana kan ada 2 kafarah.
bila dia nak puasa, dia kena tentukanlah puasa yang dia nak buat esok tu untuk kafarah yang mana satu. Untuk kafarah sumpah ke? Ataupun untuk kafarah zihar. Soalannya, mesti ke? Mesti ke dia kata sahaja aku puasa nawaitu sauma apa ni? Nawaitu sauma ghadin an fardin. Fardi kafarah. Contohnya an fardi kafarah zihar, an fardi kafarah yamin. Perlu tak tu perkataan yamin, perkataan zihar tu perlu atau tak? Jadi kat sini, di sinilah disebut kat sini wa illam. Ghayah tu. Wa illam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa illam yu'ayyin sababaha. Tak disyaratkan. Tak disyaratkan. Mi'adri. Allah mi'adri tadi hari ke? Wallahu alam. Tak disyaratkan lah. Kita sambung. Tapi sebenarnya dia ada 2-3 soalan lagi tu. Bangkit. Masalah. Adalah. Masalah ta'yin tu. Dia ada dam. Dia ada 2-3 dam. Masa dia buat umrah adalah. Dia langgar tu lah. Langgar cukur kepala. Lepas tu. Langgar itu, langgar ni. Dia nak bayar. Dia nak bayar diat kan. Bayar dam. Dia kena niat tak? Ni dam ni untuk bangsa cukur kepala kambing kan. Kambing. Maksud dia perlu ta'yin kan? Kambing yang dia sembelih ni untuk kesalahan ini. Dia ada 2-3 kesalahan yang jenis kena kambing. Jadi masa dia sembelih tu, dia kena niat tak? Contoh. Kan? Ataupun dia buat 2-3 kesalahan yang mana kena bayar mud. Dia kena ta'yin tak? Mud ni untuk yang ini. Mud ni untuk ni. Ke dia bayar je. Lepas tu kalau dia bayar, dia kira yang mana satu. Dia akan, kalau dia tak niat, dia akan jadi pada apa? Faham? Dia punya kes ni akan berbangkit nanti kalau dia mati kan. Kalau dia mati nanti kita nak dia punya puasa yang telah dia ganti tu tak cukup contohnya kan. Kan kita kena bayar fidyah. Jadi fidyah ni nak kira yang mana satu ni. Sebab dia puasa, kita pun tak tahu yang mana satu yang dia telah apa? Yang dia telah sempurnakan. Tapi ulama bagi contoh. Contohlah kalau dia ni ada kafarah zihar, kafarah yamin. Kafarah apa? Kafarah jima'. Dua-dua kafarah ni puasa 2 bulan. Sekarang ni dia puasa 2 bulan. Dengan niat puasa kafarah. Tapi dia tak ingat ini kafarah zihar ke? Kafarah jima'. Jadi ulama kata tak ada masalah. Kalau dia mati kan. Dia baru buat sekali je 2 bulan berturut-turut. Tak kisahlah dia kafarah zihar ke? Dia kafarah jima', tetap dia hutang 2 bulan. Bayar sama je kan. Kalau dia ta'yin pun tak ada sebab kafarah zihar, kafarah jima' benda yang sama, dia tak ada hukum yang berbeza. Jadi dia ta'yin ke tak ta'yin ke, dia punya natijahnya sama. So bila benda tu natijahnya sama, kita tak perlu nak tamis. Kalau kita belajar dalam bab niat, keperluan untuk ta'yin dalam niat ni kalau benda tu menyebabkan ishtibah yang ada kesan kan. Maksud ta'yin dalam niat adalah pertama at-tamyizu baina maratibil ibadah, yang pertama. Yang maksud juga daripada niat at-tamyizu bainal ibadati wal adah. Itu maksud ta'yin. Kenapa ada ibadat tak perlu ta'yin? Antaranya bila ibadat tu tak ada martabat, dia ada satu je. Kan? Maka tak perlu nak ta'yin. Tak perlu nak apa? Ta'arud. Tamyiz, tak perlu nak tamyiz. Ini fardu ke ini sunat, tak perlu. Jadi peranan niat tu, kalau ibadat tu jenis bercampur-campur, maka dalam niat tu mesti ada elemen beza kan? Kalau kan ulama kata, kalau satu orang tu dia mandi junub, dia mandi. Dia kena niat ini, kalau nak mandi junub, ini mandi fardu. Sebab mandi ni ada jenis mandi adat. Jadi kena. Tapi kalau wuduk tak perlu. Kalau dia ambil wuduk, dia tak perlu nak niat ini fardu wuduk, tak perlu. Dia perlu niat wuduk lah. Tapi dia tak perlu kata ini fardu wuduk, ini sunat wuduk. Tak perlu.
Jadi lebih kurang macam itulah dia punya cara ulama selesaikan masalah ni. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambunglah esok. Tak ada soalan. Ini lambat lah. Okay. Subhanallah wa bihamdi. Kita sambung esok lah. Kalau apa-apa soalan. Apa ni? Apa benda tu? Apa? Beza apa? Walau syakka hal waqa'at dan bikhilafi ma law syakka, sebab macam sama gambarannya. Betul lagi tu. Ada yang mengatakan bahawa dengan perbuatan sahur dah. Tu dah semalam terang dah. Yang tentang adakah sahur sudah memadai bagi mewakili niat puasa, itu tengok ibarat sebelum tu. Tidak sahur sahaja tidak mewakili niat puasa selagi mana tidak ada terlintas dalam hatinya ketika dia bersahur tersebut untuk melakukan puasa dengan erti kata imsak tu. Dan puasa tu mesti pula puasa Ramadan. Faham? Kalau dia bangun sahur je langsung tak ada terlintas apa erti puasa Ramadan, maka perbuatan makan waktu sahur tu tidak dikira berniat. Tidak dikira berniat. Tengok kitab tu. Allahumma salli. Nantilah kita terangkan ni. Beza apa tu? Yang pertama tu dengan yang kedua. Lagi? Allah alam. Sawab. Ada. Apa dia jamak? Jikalau kita sampai maksud, adakah? Apa dia? Jikalau kita sampai maksud, adakah boleh solat jamak dan tasbih? Dia benda tu, ya biasa orang tanya soalan ni. Ada sebahagian orang kata kalau kita dah sampai destinasi, kita dah tak boleh sembahyang qasar jamak. Sebab dalam ada ibarat kitab kata, kalau dia ada niat rujuk, maka batallah dia punya safarnya. Pakai ibarat tu. Itu sebenarnya salah faham ibarat. Kalau tak, benda tu jadi tak logik kan. Dia akan jadi surah tu hanya boleh sembahyang qasar jamak dalam perjalanan sahaja. Tak ada surah yang mana boleh sembahyang qasar jamak di tempat sampai. Jelas hukum tu memang boleh. Bergantung kepada maksud yang dia pergi tu apa. Kan berapa hari dia tinggal. Itu kaedah dia. Kalau dia maksud dia tu adalah watan dia, bimujarradi dia sampai di sur, ke khalas. Kalau dia sampai bukan watan dia, tengok dia nak niat duduk berapa hari macam biasa. Tengok yang Imam Al-Qurdi, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ada tulis, dia panggil asbab ataupun sebab-sebab terputusnya safar. Ada berapa? 5 ke 6 itulah sebab-sebab yang terputusnya safar. Jadi semata-mata sampai maksud itu soalan umum. Dia ada tafsir dia. Berapa hari apa semua. Yang ulama kata niatul rujuk itu membatalkan safar di tengah jalan, sairan kan, sairan makithan mustaqilan 3 syarat. Dia tengah jalan, lepas tu dia niat nak batal balik. Maka memutuskan dia punya safar dia. Maka di tempat yang dia niat nak patah balik itu, dia tak boleh sembahyang qasar jamak. Kalau dia patah balik, tengok berapa kilometer
tujuan dia, masa tu baru boleh. Tapi di tempat yang dia berhenti dan dia niat nak memutuskan safarnya, tak jadi teruskan, maka di situ dia tak boleh sembahyang qasar jamaah. Itu maksud berniat rujuk kan. Orang pergi tempat yang bukan watan dia, memanglah dia niat rujuk. Takkan itu surah dia kan. Dah bukan watan dia, dia duduk 3 hari, mana nak balik. Kenapa pula niat tu boleh memutuskan safar dia. Okey. Jadi dia salah konteks, salah letak apa? Ibarat. Wallahu alam. Sawab. Subhanallah hamdi. Subhanallah. Bas. Tutup je, finish je.